Beberapa hari lagi kita akan mengundi untuk pilihan raya umum ke-15. Seperti yang dijangka, pastinya ramai orang akan balik mengundi melalui jalan di lebuh raya dan juga jalan kampung untuk mengelakkan jam. Banyak kisah-kisah yang tidak mampu diungkap dengan kata-kata. Makhluk yang tidak kesat di mata sentiasa mengikuti anda semasa dalam perjalanan. Seorang lelaki yang tidak didedahkan namanya menceritakan satu kisah seram yang telah berlaku terhadap dirinya. Kejadian berlaku ketika dia bersama isterinya dan rakannya dikenali Ahmad berhenti di R&R Ajil. Semasa itu mereka berehat sebentar di kawasan tersebut, pergi ke tandas dan makan. Lelaki tersebut nampak isterinya turun untuk ke tandas dan setelah selesai dia naik semula ke kenderaan dan mereka bergerak untuk menghantar Ahmad ke rumahnya. Setelah menghantar rakannya, dia dan isterinya pulang ke rumah mereka yang terletak di Jerangau Barat. Setibanya mereka, lelaki itu keluar daripada kereta manakala isterinya tidak berganjak dari tempat duduknya. Bagaimanapun, dia mendapat panggilan telefon daripada isterinya dan walaupun agak pelik dia mengangkat dan apa yang mengejutkan, isterinya masih berada di R&R Ajil. Apabila dilihat dalam kereta, makhluk yang menyerupai isterinya sudah tiada dan barulah dia menyedari yang berada di sebelahnya itu bukanlah isterinya. Bukan itu sahaja, di lebuh raya ini juga kerap berlakunya kemalangan yang meragut nyawa. Biarpun laporan pihak berkuasa menyatakan punca utama berlakunya kemalangan di LPT2 disebabkan kecuaian pengguna, namun isu gangguan makhluk halus tetap menjadi perbualan hangat pengguna serta penduduk. Malah, ada yang mempercayai unsur-unsur mistik turut menjadi penyebab pusara di lebuh raya memandangkan satu demi satu kemalangan maut terus berlaku, apatah lagi tragedi berdarah itu terjadi di lokasi kilometer yang sama. Masih ingatkah anda satu tragedi yang telah meragut 5 nyawa, termasuk 4 daripadanya rentung di kilometer 386 pada 24 Mei 2015 begitu meninggalkan kesan di hati? Selain insiden maut melibatkan seorang perondi LPT, Razali Ishak 44 tahun pada 27 Jun 2014 di kilometer 145.1. Kedua-dua kes itu turut menjadi viral di laman sosial sehingga ada yang mengaitkan kejadian kemalangan maut melibatkan perondi LPT mempunyai kaitan dengan unsur mistik ekoran adanya seseorang dalam sekeping gambar diambil orang awam di lokasi kejadian. Menurut penduduk tempatan dikenali Cik Nik Cik Will 71 tahun, mengatakan kawasan itu dahulunya adalah sebuah kubur lama tetapi telah dipindahkan sebelum projek pembinaan LPT2 dimulakan. Malah, ketika kerja-kerja pembinaan dilakukan, ada desas-desus menceritakan ada beberapa orang pekerja meninggal dunia kerana tragedi termasuk kenderaan terbalik. Sewaktu lebuh raya belum dibuka, ia telah meragut nyawa seorang penunggang motosikal. Daripada cerita didengar, penunggang motosikal itu berasal daripada Ferda Jerangau Barat. Mayatnya hanya dijumpai sebelah petang oleh penternak lembu. Ketika itu darah yang mengalir telah pun kering. Difahamkan kemalangan itu disebabkan terbabas. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 2005. Semasa seorang lelaki dikenali Halim memandu kereta Iswara birunya melalui Federal Highway sekitar Petaling Jaya di waktu maghrib dan hujan renyai, dia ternampak ada seorang wanita sedang mendukung anaknya. Kerana sifat peri kemanusiaan dan kasihan, Halim telah memberhentikan kenderaannya dan menumpang wanita tersebut. Wanita itu memberitahu dia hendak ke Sunway dan Halim tidak keberatan untuk menghantarnya. Wanita itu dan anaknya duduk di belakang kerana dia risau kalau anaknya mengganggu lelaki itu memandu. Masa memandu, lelaki itu memandang cermin tetapi tidak nampak wanita tersebut duduk di belakang. Tapi jika dia menoleh ke belakang, wanita itu tersenyum kepadanya. Tidak lama selepas itu, bayi dalam pangkuan wanita itu asyik menangis dan wanita itu meminta lelaki itu untuk membelikan air dan roti, memandangkan dia dan anaknya tidak makan sejak pagi. Lelaki yang baik hati ini terus memandu sampai ke petrol station. Dia turun belikan sedikit minuman dan roti. Selepas itu dia memanggil pekerja petrol station itu untuk tengok ke arah keretanya. Soalan pertamanya adalah, adakah mereka lihat wanita yang duduk di dalam keretanya? Pekerja-pekerja Shell itu bercakap kereta dia kosong. Memang lelaki itu pun nampak daripada luar kereta dia juga kosong. Apabila lelaki itu buka pintu untuk masuk, dia nampak wanita itu tersenyum. Dia tutup semua pintu dan sekali lagi lihat daripada luar. Dia panggil pekerja Shell untuk melihat daripada dekat. Sememangnya kelihatan tiada sesiapa di dalam keretanya.
Kemudian lelaki itu memberanikan diri masuk kereta dan meminta wanita itu tolong turun kerana ada masalah. Wanita itu kelihatan marah dan terus lesap di hadapan matanya. Semenjak hari malang itu, lelaki tersebut dapat melihat wanita tersebut di tempat duduk belakang kereta semasa dia memandu. Sudah pelbagai cara lelaki itu cuba. Mandi bungakan diri dia, mandi bungakan kereta dia, jampi serapah, panggil bomoh, ustaz dan ramai lagi. Selang 2-3 minggu kemudian wanita tadi akan muncul semula. Dengan cerita kereta Iswara Biru itu dibuang begitu sahaja. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2009. Seorang guru bahasa Arab Encik Muhammad Fitri Muhammad mengalami kisah yang menyeramkan ketika bercuti selama 3 hari ke Cameron Highlands dan Kuala Lumpur. Sepanjang percutian itu, guru sekolah Yayasan Islam Perlis Kangar itu mendakwa anak saudaranya yang berusia 2 tahun yang menaiki kereta Proton Wira yang dipandunya berperangai aneh apabila asyik menangis. Tidak cukup dengan itu, beliau juga mendakwa keretanya terasa begitu berat dan beliau ternampak kelibat lembaga semasa berhenti di padang besar. Namun, peristiwa paling mengejutkan mereka ialah kemunculan imej lembaga yang kelihatan seperti wanita berbaju kebaya merah dan dirakam dalam sekeping gambar di sebuah stesen minyak di hentian rawat dan rehat gurun arah selatan sewaktu mereka memulakan percutian. Muhammad Fitri mengakui semasa mengambil gambar isterinya Syatini Syahidan yang berdiri di sebelah kereta mereka pada pukul 5.30 pagi itu, tiada sesiapa dilihat berjalan di belakang Syatini. Lembaga itu muncul dengan wajahnya kabur dan berambut panjang. Peristiwa itu kemudian dilupakan sehinggalah dia melihat semula gambar yang dirakam di stesen minyak itu menggunakan kamera digital Nikon milik majikan isterinya. Berdasarkan gambar itu, ia amat mengerikan, iaitu seakan-akan muka beruk dengan pipi lebar dan mulut muncung panjang serta berambut panjang. Kejadian yang mereka alami itu berlaku hanya kira-kira 20 minit perjalanan dari lokasi 2 kemalangan jalan raya yang berlaku sebelum ini di Sungai Petani. Kemalangan itu membabitkan seorang pemandu kereta Perodua Kancil yang cedera parah pada 5 Februari 2009. Ia diikuti dengan insiden seorang pemandu lori serta kelindannya cedera apabila kenderaan mereka terbabas di kilometer 105 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Sungai Petani pada 19 April 2009. Dalam kejadian tersebut, kedua-dua mangsa mendakwa yang mereka ternampak dan cuba mengelak kelibat wanita berkebaya merah yang dilihat melintasi lebuh raya itu. Sebagai seorang pemandu kereta sewa, Ishak Harun 65 tahun berpengalaman luas dengan selok-belok jalan terutama di Terengganu. Peristiwa seram dialami sewaktu menumpangkan seorang wanita di Bukit Baut Dungun pada tahun 1990-an. Kebetulan sebelum dinaik taraf pada 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke Pantai Timur sebelum kewujudan Lembuh Raya Pantai Timur 2 ini agak sempit, selekoh tajam dan gelap sehingga sering mencetuskan kemalangan maut. Waktu itu Ishak dalam perjalanan pulang ke rumah di Paka selepas menghantar penumpang ke kampung Kuala Abang Dungun. Sebaik melintasi laluan di Bukit Bauk, seorang wanita muda berambut panjang mengurai berbaju kurung melambaikan tangan menahan kereta sewanya. Pada mulanya, dia tidak mahu melayan memandangkan pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, namun tetap memberhentikan kenderaannya. Wanita yang berusia dalam lingkungan 20-an itu merayu ihsannya untuk membantu membawanya pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di sebuah perkampungan tidak jauh daripada kawasan itu. Yang sebab mendakwa mengalami kesulitan sehingga kehilangan barangan peribadi termasuk beg duit. Ishak yang tidak sampai hati telah mempelawanya masuk ke dalam kereta sewa dan berjanji akan menghantarnya pulang tanpa mengenakan sebarang bayaran. Walaupun hatinya meronta untuk mengetahui lebih lanjut, wanita itu hanya memberitahu nama dirinya sebelum mendiamkan diri di tempat duduk penumpang belakang di sepanjang perjalanan. Walaupun baju kurung wanita itu agak berkedut dan berkeromot, bau badannya wangi membuatkan rasa was-wasnya tentang kemungkinan wanita itu sebenarnya hantu hilang serta-merta. Tidak lama kemudian, kereta sewa yang dipandu Ishak tiba di destinasi dan dia sempat menunjukkan rumah orang tuanya yang terletak di tepi jalan sebelum mengucapkan terima kasih dan beredar pergi. Hari seterusnya berlalu. Rezeki Ishak mencurah-curah selepas itu dengan menerima ramai penumpang terutama bagi perjalanan jarak jauh.
Begitupun dia tetap tidak sedap hati dan nekat mengunjungi rumah yang ditunjukkan wanita pada malam itu bagi mengetahui cerita sebenar beberapa minggu selepas itu. Kedatangannya disambut pasangan suami isteri yang mengaku ibu bapa wanita itu. Terkejut kedua-dua mereka. Malah wanita warga emas itu menangis teresak-esak apabila mendengar cerita Ishak. Dalam keadaan serba salah, suami isteri itu memberitahu wanita yang menaiki kereta sewanya itu sebenarnya sudah pun meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya di Bukit Baut kira-kira sebulan sebelum Ishak menemui kelibatnya. Malah, Ishak ditunjukkan pusara wanita itu yang dikebumikan di tanah perkuburan Islam tidak jauh daripada rumahnya. Yang misteri biarkan kekal menjadi misteri. Hati-hati pulang ke kampung dan selamat mengundi. Sekian, terima kasih.